menghubungkan meluaskan rezeki. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula menghubungkan silaturahim itu meluaskan rezeki dan menambahkan umur, dan bahawasa rahim itu bergantung ia dengan arash, dan berkata ia, Tuhanku, hubungkan mereka yang menghubungkan daku, dan putuskan mereka yang memutuskan daku. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaanku dan kebesaranku, sungguhnya aku hubungkan mereka yang menghubungkan dikau, dan sungguhnya aku memutuskan mereka yang memutuskan dikau. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula menghubungkan menghubungkan rahim itu meluaskan rezeki. Setengah daripada sebab-sebab yang nak jadi murah rezeki dan meluaskan rezeki itu ialah amalan silaturrahim. Setengah daripada balasan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mengerjakan silaturrahim, Allah Ta'ala memudahkan rezeki kepada mereka dan menambahkan umur. Dan menambahkan pada umur. Jadi silaturrahim itu menambahkan umur. Maka di sini tengok kepada dalam syarah bagi Riyadhus Salihin, dia tafsir katanya memurahkan rezeki, menambahkan umur, dengan maknanya Allah Ta'ala memberi berkat pada rezeki mereka dan memberi berkat pada umur mereka. Setengah daripada tafsir meluaskan rezeki, menambahkan umur, maknanya Allah Ta'ala memberi berkat pada rezeki dan Allah Ta'ala beri berkat pada umur, pada hidup mereka. Dengan maknanya hidupan mereka, hidupan di dalam ibadat, hidupan mereka yang silaturahim itu ialah hidupan mereka hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setengah daripada tafsir katanya meluaskan pada rezeki dan menambah pada umur. Mana Allah Ta'ala beri berkat pada rezeki kepada mereka dan memberi berkat kepada hidup mereka. Sebab umur itu mana hidup. Jadi kehidupan mereka ialah kehidupan dalam keberkatan, bertambah kebajikan pada hidup mereka, dan rezeki itu rezeki yang mempunyai keberkatan. Sebab ditafsirkan begitu, sebab tilik kepada asalnya setiap-tiap orang itu dah ditentukan umurnya, sepanjang mana umur dia, hidup dia, dan rezeki dia tu sebanyak mana, semuanya dah ditentu oleh Allah Ta'ala, dah ditulis pada Lauh Mahfuz kesemuanya. Jadi rezeki sebanyak mana, umur panjang mana, kesemuanya dah ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sudah ditulis pada Lauh Mahfuz.
maka perkara yang ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah ditulis pada Lauh Mahfuz itu, maka tidak diubah sama sekali, tak dikurangkan, tak ditambahkan, tak dicepatkan, tak dilambatkan. Maka kenapakah di sini katanya meluaskan rezeki, maknanya lebih luas daripada benda yang ditentu oleh Allah Ta'ala. Lebih panjang daripada benda yang ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab tu datang tafsir, setengah tafsir katanya meluas pada rezeki, menambah pada umur, yakni memberi berkat kepada rezeki kepada mereka, kepada orang yang silaturahim. Memberi berkat dalam hidup bagi orang yang menghubungkan silaturahim. Setengah tu dia katanya orang siapa yang siapa yang Allah Taala nak bagi luas pada rezeki mereka, maka Allah Ta'ala taufik kepada mereka untuk mengamalkan dengan amalan silaturahim. Siapa yang Allah Ta'ala menentukan bahawasa umur dia tu panjang, Allah Ta'ala mutaufik kepada dia untuk dia mengerjakan silaturahim. Banyaklah sebagaimana maklum daripada huraian hadis dulu tu banyak. Bahwasanya amalan kebajikan tu menyebabkan murah rezeki dan menambahkan umur. Seperti wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu pun sama juga. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Taala bagi lepas dia daripada kesusahan dunia dan akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Taala beri rezeki kepada mereka yang bertakwa itu dengan tidak disengka-sengka, dengan tak dikira-kirakan. Itu pun satu makna dengan lebih kurang makna di sini juga, sebab silaturahim itu setengah daripada amalan yang yang disuruh oleh Allah Taala sebagai suruhan wajib, maknanya tinggalkan silaturahim itu adalah perkara yang diharam. Maka setengah daripada silaturahim tu apabila dikerjakan, maka setengah pada perbuatan muttaqin. Setengah daripada perbuatan muttaqin, yang mana apabila silaturahim tu Allah Ta'ala akan beri berkat. Dengan maknanya rezeki mudah nak dapat, umur dipanjangkan. Dan bahawa rahim itu digantung ia rahim dengan arash. Bergantung dengan arash. Rahim itu, ya sebenarnya rahim ni ialah perbuatan kita manusia kan. Rahim tu ialah apa dia, bukan dia perbuatan, maknanya rahim tu maknanya qarabah, orang-orang yang mempunyai dekatan dengan kita. Orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan kita, dikatakan orang tu ada rahim dengan kita. Maka rupaan rahim itu bergantung dengan arash. Maka berkata dengan maknanya Allah Ta'ala jadikan rahim itu pada hanya benda amrun i'tibari. Rahim tu ialah amrun i'tibari. Tapi Allah Ta'ala jadikan rahim tu suatu benda. Sehingga dia tu bergantung, sehingga boleh kata dia tu bergantung pada aras. Bergantung pada aras, mana bersangkut di aras. Bergantung dengan aras. Kalau ada hadis lain, ada hadis satu riwayat lagi, hadis sama dengan hadis ini. Pada satu riwayat tu maknanya rahim itu bersambung. Dia tak kata bergantung, bersambung dengan aras. Setengah riwayat hadis ini dia katanya rahim itu bersambung dengan arash. Di sini katanya bergantung dengan arash. Apa tu di sananya katanya bersambung dengan arash. Nak bandingnya seperti dahan rating kayu, rating pokok tu bergantung bersambung dengan humbinya.
dahan-dahan kayu tu bersambung dengan humbi, rating-rating dia jadi rating kayu bersambung dengan dahan, dahan tu bersambung dengan umbinya, dengan batang dia. Maka macam itulah katanya rahim itu bersambung dengan arasy. Itu rupa katanya bergantung. Apa tu hakikat macam mana tu wallahu a'lam. Jadi nak cerita katanya rahim tu Allah Ta'ala jadikan suatu benda yang ada kat tepi arasy. Yang ada kat arasy. Dengan secara bergantung bersambung dengan arasy. Maka berkata ia bercakap ia rahim itu. Hei Tuhanku, wahai Tuhanku, hubungkan mereka yang menghubungkan daku. Hubungkan hubungkan mereka orang-orang yang menghubungkan daku kan rahim. Jadi rahim itu bercakap dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala menghubungkan bagi mereka yang menghubungkan silaturrahim. Tapi apa makna nanti kita tengok depan. Dan putuskan mereka yang memutuskan daku. Putuskan mereka yang memutuskan daku. Itu permintaan bagi rahim terhadap Allah Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, maka firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demi kemuliaanku. Demi kemuliaanku Allah Ta'ala bersumpah dengan kemuliaan dia dan kebesaranku, maknanya Allah Ta'ala bersumpah dengan kebesarannya. Sungguhnya aku hubungkan mereka yang menghubungkan dikau. Jadi Allah Ta'ala terimakan permintaan rahim tadi. Allah Ta'ala pun sanggup katanya aku menghubungkan mereka yang menghubungkan dikau. Engkau tu siapa? Rahim. Dan sungguhnya aku putuskan mereka yang memutuskan dikau. Jadi apa maksud kata menghubung oleh Allah akan mereka yang menghubungkan silaturrahim? Menghubung tu maknanya siapa-siapa yang mereka yang menghubungkan silaturrahim, Allah Ta'ala menghubung kepada mereka. Apa makna menghubung oleh Allah kepada mereka yang menghubungkan silaturrahim? Dengan maknanya Allah Ta'ala beri rahmat kepada mereka yang menghubungkan silaturrahim. Dan juga Allah Ta'ala buat baik kepada mereka yang mengerjakan silaturrahim. Dan Allah Ta'ala beri rahmat kepada mereka yang mengerjakan silaturrahim. Itu maksud katanya menghubung, sesungguhnya aku menghubungkan mereka yang menghubungkan dikau kan silaturrahim. Jadi maksud Allah Ta'ala menghubung kepada mereka yang menghubungkan silaturrahim itu maknanya Allah Ta'ala beri rahmat. Maknanya sungguhnya aku hubungkan mereka yang menghubungkan dikau. Mana aku beri rahmat. Aku buat baik. Aku beri nikmat. Jadi maknanya aku hubungkan mereka yang menghubungkan dikau. Maknanya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada mereka yang menghubungkan silaturrahim. Allah Ta'ala buat baik, berihsan, buat baik kepada mereka yang menghubungkan rahim. Dan Allah Ta'ala memberi nikmat, memberi nikmat kepada mereka yang menghubungkan rahim. Itu mana aku menghubungkan mereka yang menghubungkan dikau. Itu makna kata Allah Ta'ala menghubungkan. Sesungguhnya aku menghubungkan. Pada mana aku memberi rahmat, aku membuat baik, aku memberi nikmat bagi mereka yang menghubungkan silaturrahim. Maka makna sama juga permintaan rahim tadi, dia kata wahai Tuhanku, hubungkan mereka yang menghubungkan daku. Maksud kata hubungkan tu mana? Minta beri rahmat, minta buat baik, minta memberi nikmat. Jadi hubungkan, yakni beri rahmat kan, buat baik kan, beri nikmat kan bagi mereka yang menghubungkan daku kan silatkan rahim.
Maksud gitulah. Dan sungguhnya aku putuskan mereka itu. Maksud putus tu sebalik dengan tadi. Sebab menghubung tu mana apa tadi? Memberi rahmat, buat baik, ihsan, dan memberi nikmat. Mana memutus, mana tidak beri rahmat, tidak buat baik, tidak beri nikmat. Dan sungguhnya aku putuskan mereka yang memutuskan di kau, apa dia? Aku putuskan, mana aku tak beri rahmat, aku tak buat baik, aku tidak beri nikmat. Tu mana begitulah, lawan dengan tadi. Dan sungguhnya aku putuskan mereka yang memutuskan di kau, wahai Rahim. Abi. Dan sabda Nabi SAW menghubungkan rahim itu menambahkan pada umur dan menolakkan murka Tuhan. Dikarenakan murka Tuhan itu ialah azab Tuhan. Bermula menghubungkan rahim itu menambahkan umur. Sama makna sama dengan tadi. Meluaskan rezeki, menambahkan umur. Makna sama, maksud sama dengan tadi. Dan menolakkan murka Allah. Dikarenakan murka Allah itu azab Allah. Murka Tuhan, yakni azab Tuhan. Murka Tuhan maksudnya azab Tuhan. Menolak maknanya menahankan, melepaskan. Jadi maknanya amalan silaturrahim, selain daripada meluaskan rezeki, memanjangkan umur, maka satu balasan yang baik Allah Ta'ala bagi pada dianya ialah melepaskan daripada siksaan Allah. Memanglah sebab apa melepaskan, menolakkan murka Tuhan? Sebab tidak ada kesalahan, sebab dia silaturrahim apabila dihubung, mana dia taat kepada Allah. Maka memanglah macam mana Tuhan nak azab dia sebab dia taat. Begitu. Mengikut janjian Allah, Allah Ta'ala beri nikmat kepada, beri nikmat tidak mengazab kepada mereka yang taat. Maka setengah pada bagai taatnya ialah mengerjakan silaturrahim. Mengerjakan silaturrahim itu setengah pada perkara yang disuruh oleh Allah. Mana mengerja itu masuk dalam bagai taat. Apabila taat, Allah Ta'ala janji apa? Janji nikmat syurga, tidak diazab dalam neraka. Sebab itulah katanya silaturrahim ini menolakkan murka Allah, menolakkan azab Allah. Dan sabda ia sallallahu alaihi wasallam, telah aku lihat di dalam syurga pada ketika Jibril bawa Nabi menziarahi syurga pada malam Mi'raj. Pada ketika Jibril bawa Nabi menziarahikan syurga pada malam Mi'raj. Sebab malam Mi'raj tu ada dibawa Nabi ada bawakan juga Nabi menziarahi akan syurga. Maka ketika Nabi dibawa oleh Jibril untuk menziarahkan syurga, untuk pergi tengok syurga lah mudah katanya. Macam mana syurga ni? Sebab syurga ni dah diadakan, dah diwujudkan, dah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak dulu ni lagi. Maka pada malam Mi'raj itu, Isra' Mi'raj itu, Jibril ada bawa Nabi pergi tengok, pergi ziarah kepada syurga. Maka di situlah Nabi kata dia ada lihat. Telah aku lihat, telah aku tengok, aku nampak di dalam syurga ni, ada di dalam syurga. Di dalam syurga, yang ni ada di dalam syurga. Tengok apa tu? Akan satu mahligai. Lihat-lihat satu mahligai. Ini satu mahligai. Jadi maknanya begini. Aku lihat akan satu mahligai ada di dalam syurga. Itu susunan ayatnya begitu ya. Asal maknanya begitu. Aku lihat
di dalam akan satu mahligai ada di dalam syurga. Nisbah i'rab nahunya di dalam tu hal pada satu mahligai. Ta'alluq mazuh jadi hal pada satu mahligai. Itu i'rab ilmu nahunya begitu. Telah aku lihat di dalam syurga ni, ada di dalam syurga satu mahligai. Mana aku lihat akan satu mahligai ada di dalam syurga. Mana aku lihat, aku nampak satu mahligai. Satu mahligai itu terletak di mana? Satu mahligai itu terletak di mana tempat dia? Ialah di dalam syurga. Itu mana aku lihat di dalam syurga akan satu mahligai. Maknanya begitu ya. Maknanya aku lihat akan satu mahligai yang mana satu mahligai itu terletak di dalam syurga, ada dalam syurga. Satu mahligai itu daripada emas. Ini dibuat daripada emas. Daripada emas, yang ini dibuat daripada emas. Kalau rumah kita sekarang dibuat daripada simen. Simen tu asal daripada batu. Begitulah. Jadi rumah simen tu rumah batu lah asalnya. Satu mahligai itu daripada emas. Dan mutiara. Mutiara itu bahasa Arab kata lu'lu'. Lu'lu' yang didapat dalam apa? Tiram. Dan yakut, permata yakut, zabarjat, dan permata zabarjat. Jadi mahligai itu sebahagiannya emas, sebahagiannya mutiara, sebahagiannya yakut, sebahagiannya zabarjat. Jadi satu mahligai itu binaan daripada emas dan mutiara dan yakut dan zabarjat. Ini capu-capu lah. Dilihatkan luarnya daripada dalamnya dan di dalamnya dan dalamnya daripada luarnya. Jadi kalau kita sekarang tu macam cermin. Orang sebelah luar nampak sebelah dalam, orang sebelah dalam nampak sebelah luar. Dilihat luarnya daripada dalam. Mana kita duduk kat luar, kita duduk kat luar, kita tengok nampak sampai ke sebelah dalam. Dan dalamnya daripada luar. Mana kita duduk sebelah dalam, kita nampak sebelah luar. Kalau sekarang tu macam cermin. Rumah yang dibuat daripada cermin tu, kita duduk kat luar, nampak sebelah dalam, kat dalam nampak sebelah luar. Tapi janganlah katanya habis tu segan pula nak duduk, nanti orang tengok. Macam rumah kita sekarang tu tak suka kalau orang luar nampak dalam benda dalam rumah kita, tak selesa duduk kan, mesti kena ada tirai pula. Maka jangan bayang macam kita sekarang, sebab kita duduk kat kampung ada orang luar. Mana bukan keluarga kita, kita dalam syurga tempat peribadi kita yang dalam kawasan itu tidak ada orang luar. Lepas tu kalau yang duduk sebelah luar nak nampak sebelah dalam, yang duduk sebelah dalam nak nampak kat sebelah luar, tidak ada masalah. Sebab kita bayangkan satu pulau, nak bagi nampaknya satu pulau kita seorang saja. Kita dan keluarga kita saja dalam satu pulau. Lepas tu rumah kita kalau nak nampak sebelah luar daripada dalam nampak sebelah luar, jadi maknanya orang lain tidak ada ke sana, apa kita nak segan? Sebab tu seronok pula duduk di situ kan, macam kita duduk kat tepi pantai tu, rumah-rumah homestay yang duduk kat pantai tu, yang sebelah menghadap kat pantai tu
dinampakkan pantai laut masalah, seronok pula. Dia tak macam kita sekarang, kita duduk satu kampung, satu tempatan, satu kawasan tu. Sebelah rumah kita ada orang luar, belakang rumah kita, depan kita. Jadi kalau tak tutup begitu, jadi orang tengok kita, orang luar tengok kita duduk tidur, kita makan, kita apa. Jadi tak selesa lah begitu. Sebab tu didindingkan dengan tutup. Kalau cermin pun ada tirai pula untuk nak lindungkan pandangan orang luar. Tapi ketika kita berada di dalam syurga, ketika berada di dalam syurga, bukan macam duduk satu kampung ramai-ramai begitu, berpuluh-puluh, beratus-ratus keluarga, bukan begitu. Satu syurga untuk kita satu, syurga lain untuk orang lain pula. Begitu. Bukan kata satu syurga, bukan macam satu negeri, beramai-ramai keluarga duduk macam satu kampung tu, bukan begitu. Kalau kita kata ni disebut, jangan kita bayangkan macam kita kedudukan kita sekarang. Jadi satu syurga untuk seorang. Satu syurga untuk satu orang. Mana satu keluarga lah. Satu keluarga. Jadi semuanya satu keluarga dalam syurganya, suami dan isteri. Anak kat lain. Anak dalam syurga tapi bukan duduk sebuah rumah dengan kita. Tak macam kita, sebuah rumah ada ibu, ada bapa, ada anak, ada cucu, ada nenek. Ni tidak. Dalam syurga sebab dia tak beranak, tak apa kan dalam syurga. Mana yang ada dalam syurga suami isteri. Suami isteri, satu pasangan. Tapi isteri itu bidadari pun ada samalah. Jadi maknanya, jadi kita dengan keluarga kita. Keluarga tu anak tak masuk. Ayah, ibu bapa pun tak masuk. Kita dengan, kalau orang lelaki mana bersama isteri dia. Isteri mana bersama dengan suami. Dua tu saja. Tapi isteri itu termasuk juga bidadari lah. Jadi maknanya tak ada orang luar. Apabila tak ada orang luar, apa nak segannya kalau kita duduk kat dalam rumah, nak nampak sebelah luar, tapi apa dia? Tak bercampur dengan orang lain, selesa lah. Begitu. Sebab satu syurga untuk, bukan macam kita katanya satu kampung untuk beratus-ratus keluarga dalam satu kampung, berkongsi dalam satu kampung, artinya satu kondominium tu untuk beberapa keluarga yang ada kat situ, rumah flat tu, bukan macam. Betul, nak bagi bayang tu, kita duduk kat satu pulau, hanya kita dengan keluarga kita saja. Tidak ada orang luar. Ikan-ikan apa, itu ikan tak tengok, binatang tak tengok, tak peduli pun. Begitulah. Jadi tidak ada orang luar. Kalau kita katanya, kalau buat rumah semuanya, rumah tu dinding-dinding dia tu daripada cermin, di luar nampak sebelah dalam, tak ada masalah, tak malu apa. Begitu. Itu maknanya dilihat luarnya daripada dalamnya dan dalamnya daripada luar. Jadi apabila Nabi tengok tu, hebatlah satu mahligai dalam syurga tu. Jadi ada satu mahligai di dalam syurga, tapi bukan kata dalam syurga tu ada satu ni saja. Jadi maknanya dalam kawasan syurga tu ada satu mahligai yang menarikkan hati Nabi. Bukan katanya dalam syurga tu berpuluh-puluh banyak mahligai pula. Dalam syurga tu ada banyak buah muh pula. Ada banyak mahligai pula. Tapi nak cerita kata ini salah satu daripada mahligai yang terletak di dalam syurga. Bukan artinya satu mahligai, maknanya ada satu, bukan maknanya dalam syurga tu ada satu mahligai saja, yang lain tidak ada, bukan. Sebab maksudnya, telah aku lihat dalam syurga satu mahligai. Nak cerita mana? Macam kita, saya masuk dalam satu seksin, satu kampung itu ada sebuah rumah. Menarik hati saya. Comelnya. Bukan nak cerita kata dalam satu kampung tu ada sebuah rumah.
Rumah tu banyak lah. Tapi salah satu pada rumah yang banyak-banyak tu ada satu rumah yang menarik hati kita. Begitu. Jadi mana dalam syurga sebab sebab ada sebut dalam satu hadis tu satu syurga untuk satu orang tu yang paling sempitnya yang sekurang-kurangnya sama luas dengan 3 negara. Negeri Syam, negeri Khurasan, negeri Arab. Kalau kita kira tu Syam tu mana Suria, Urdun, Lebanon, Israel, Palestin, Iraq tu masuk dengan Khurasan tu masuk Iraq, masuk Iran, apa tu masuk sebelah pulau Jazirah Arab ni. Tu sekurang-kurang untuk seorang lepas tu yang lain lagi. Untuk seorang patut dalam tu tak sepatutlah ada satu mahligai saja. Mana mahligai tu banyaklah. Tapi ini salah satu mahligai. Ini satu mahligai. Itulah maka kita kena faham begitu. Setiap kali apabila cerita dalam syurga ada rumah begini, ada mahligai begitu, itu bukan nak cerita kata ada satu ni saja, mana salah satu daripada rumah-rumah, salah satu pada mahligai-mahligai yang terletak dalam syurga. Maksudnya begitu. Gitulah. Maka apabila Nabi tengok satu mahligai, salah satu mahligai, satu mahligai ini salah satu mahligai yang terletak di dalam syurga, yang menarikkan hati Nabi dengan sebab buatan daripada emas, mutiara, yakut, zabarjad, comelnya, maka Nabi pun tanya Jibril. Kata aku, yakni Nabi tanya Jibril. sebab dah cerita tadi kata Jibril bawa Nabi menziarahkan syurga kan. Pergi tengok syurga. Maka kataku, kata Nabi, yakni Nabi tanya Jibril. Nabi tanya Jibril, bagi siapakah segala tempat segala ini tempat? Bagi siapakah? Maknanya segala ini tempat, yakni segala ini tempat, segala tempat ini disediai untuk siapa? Jadi mahligai ini, syurga ini disediai untuk siapa? Tuhan nak bagi ke siapa ni? Tuhan nak bagi ke siapa duduk? Tuhan nak bagi ke siapa? Disediai untuk siapa? Tu mana bagi siapa segala ini tempat. Saudaraku, Jibril. Tu. Wahai saudaraku, wahai Jibril. Saudaraku tidak Jibril lah. Tu mana kata Nabi tanya Jibril. Jawab Jibril, bagi mereka yang menghubungkan rahim. Jadi mahligai tempat ini tu disediai bagi mereka ni, disediai untuk mereka yang menghubungkan rahim, mereka yang mengamalkan silaturrahim dan membanyakkan memberi salam. Orang banyak memberi salam, suka memberi salam kepada orang. Apabila jumpa dengan orang tu dia beri salam, berjumpa dengan orang ni beri salam. Membanyakkan memberi salam. Mana kalau bahasa Arab ifsya'us salam, ifsya. Maknanya membanyak beri salam. Maknanya kalau dia lalu jalan berjumpa dengan orang tu dia beri salam, jumpa dengan orang ni dia beri salam. Nak pergi kepada satu tempat ada orang duduk kat sana dia beri salam. Tu orang yang membanyakkan memberi salam. Dan melembutkan kalam. Orang yang cakap dengan cakapan yang lemah lembut. Dan melembutkan kalam. Dan memberi makan akan ta'am. Ta'am tu makanan. Memberi makan akan ta'am, yakni makanan. Lepas tu beri makan ke siapa? Ini umum. Beri makan ke siapa? Ini umum. Tak
tapi ghalibnya beri makan kepada orang yang berhajat, kepada makanan dengan secara asal. Beri makan, kalau tilik dengan secara asalnya, beri makan ke siapa? Ke mereka yang berhajat kepada makanan, daripada orang miskin, daripada anak yatim dan orang kena tawan. Sebagaimana firman-Nya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Beri makan kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Tapi di sininya naknya umum. Beri makan. Beri makan mana menjamukan makanan kepada orang lain. Walaupun orang lain tu tak berhajat kepada makanan, dengan maknanya kalau tak jamu pun dia ada makan. Dia ada nak makan. Tak macam miskin. Miskin tu mana kalau kita tak jamu dia, dia tak ada nak makan. Tidak ada makanan. Yatim biasanya susah. Kalau kita tak bagi jamu makanan pada dia, dia tak ada nak makan. Tak ada benda nak makan. Begitulah. Dan lemah lembut dengan anak yatim, dengan aitam, yakni dengan anak-anak yatim. Berlemah lembut, layanan baik kepada anak yatim, berlemah lembut pergaulan dia dengan anak yatim. Tidak kasar pada cakapan, pada perbuatan, itu maknanya buat baiklah. Berlemah lembut bersama anak-anak yatim. Dan sembahyang ia pada malam. Sembahyang pada malam, sembahyang sunat pada waktu malam, pada tengah malam. Kenapa kata pada malam, yakni pada tengah malam? Sebab kata dan manusia ni, padahal manusia yang lain, orang lain, dan manusia ni, padahal manusia yang lain itu nayam tasydid ya, nayam tidur. Orang lain tidur, dia berjaga untuk beramal ibadat. Orang lain tidur malam, memanglah masa tidur. Memanglah masa tidur, tapi dia tak tidur, dia ambil kesempatan malam yang kosong itu, dia beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang boleh buat beberapa perkara tadi, maka balasannya Allah Taala akan bagi satu mahligai kepada dia di dalam syurga. Maknanya kalau orang lain walaupun dapat masuk syurga, tapi mahligai ni tak ada kat dia. Sebuah mahligai yang cerita tadi tak ada lah kat dia, walaupun dia boleh masuk syurga. Tapi malam dia sekadar sembahyang fardu ya. Silaturrahim pun dia kurang, beri salam pun dia tak penuh, katanya. Dia tak suka bercakap, dia cakapan dia tidak berlemah lembut, maknanya orang yang tidak ada sifat itu perbuatan yang disebut tadi, walaupun boleh masuk syurga, tapi mahligai yang tersebut tadi tak ada lah. Tapi yang lain lagi ada, begitu. Tapi mahligai ni tak dibagilah. Jadi maknanya sebagai kita katanya apa dia, tambahan, maknanya syurga boleh masuk asalkan orang tu orang mukmin, boleh masuk ke syurga kesemuanya. Cumanya peringkat orang tu, kalau kaya amalan, maka banyak benda dapat dalam syurga. Kalau tak kaya ni sebuah amalan, kaya mana amalan banyak, amalan banyak, pahala banyak, maka kalau dia tu kaya amalan, maka dapat banyak benda dalam syurga. Kalau orang tu dia berdapat masuk syurga tapi tak nak kaya sangat ni sebuah amalan, maka benda tu tak banyak sangat, tapi janji syurga. Tapi walaupun itu pun syurga. Begitu. Dan sabda Nabi dan sabda ia Nabi SAW, tiada turun rahmat atas orang yang memutuskan rahim.
Dan sebeda ia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada turun rahmat. Rahmat Allah tak diturunkan. Allah tak menurunkan rahmat. Allah Ta'ala tidak beri rahmat atas orang yang memutuskan rahim. Sebab dilarang memutuskan rahim ini setengah daripada perkara yang dilarangi. Setengah daripada perkara yang dilarangi. Maknanya memutuskan rahim dengan sengaja itu adalah haram. Maka apabila seorang itu mengerjakan benda haram, memang Allah Ta'ala tidak beri rahmat. Tapi kita kena jagalah. Kalau orang tanya macam mana, kalau dia solat tapi dia tak silaturrahim, maka dia solat, dia puasa, dia apa, tapi silaturrahim dia putuskan. Maka terus tak dapat rahmat kan. Lepas tu, habis tu kalau dia solat cumanya orang ni haji, umrah apa dia buat ke semua solat pun dia solat tak pernah tinggal. Puasa Ramadan apa kewajipan yang lain dia buat ke semuanya. Tapi silaturrahim dia putuskan. Maka katanya kalau putus silaturrahim maka diputuskan rahmat. Rahmat tak turun. Jadi habis tu dia solat tak sebabkan solat pun dapat rahmat juga. Orang yang mengerjakan solat dia dapat rahmat juga. Kalau dia baca Quran dia dapat rahmat juga. Kalau dia puasa bulan Ramadan dia dapat rahmat juga. Tapi dia silaturrahim katanya putus rahmat. Macam mana nak himpunkan dua itu? Mana rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang silaturrahim tak bagi kepada dia. Bukan rahmat tak bagi putus terus. Bukan. Jadi mana rahmat yang dibagi kepada orang yang silaturrahim tak bagi kepada orang yang memutuskan silaturrahim. Rahmat dengan sebab ia baca Quran dapatlah. Rahmat dengan sebab ia selawat pada Nabi dapatlah. Begitu. Tapi rahmat dengan sebab dia memutuskan dia rahmat yang orang silaturrahim dapat tu dia tak dapat. Itu maksudnya begitu. Jadi dia rahmat ni dia ada dua, rahmat umum, rahmat khas. Rahmat umum tu lain lagi memanglah dapat. Rahmat umum tu memang dapat, tapi rahmat khas tu tak dapat. Rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang silaturrahim, yang memutus tak dapat. Tapi dengan sebab dia baca Quran, dengan sebab dia salat, dapat rahmat sebab baca Quran tu. Rahmat sebab dia selawat tu dapatlah. Begitu. Dan sebeda ia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rahmat itu tiada turun ia atas kaum yang ada pada mereka itu seorang yang memutuskan rahim. Untuk hari ini kita akhir di situ. Dan sebeda ia wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulub binurikal karim waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما قصدناه وما سمعناه فردد علينا وافتح لنا. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.